jual. Ada kalanya kadang jual itu juga kita kadang-kadang menyamar seolah pelanggan yang kontrol kita, tapi kadang kontrol itu sebenarnya kita sebenarnya dalam yang mengawal juga kontrol yang diambilkan oleh pelanggan itu, dan kita memberikan kebaikan kepada pelanggan. Kadang antara kontrolnya ialah dia nak murah, kalau dia nak diskaun dan sebagainya. Selagi mana dia berkontrol kita, dia akan nak membeli. Kalau kita dia rasa terhati hati dengan kita, dia tak membeli walaupun produk itu dia menjadi satu keperluan. Itu yang ke-7. Yang ke-8nya adalah dia bertanya kepada adakah produk dan servis kita ini fits kepada dia punya life, kesesuaian tak dengan kehidupannya. Kalau sesuai, dia akan membeli. Kadang-kadang ada pelanggan dia membeli, contohnya dia beli kerusi. Kadang dia melihat adakah kerusi itu sesuai dengan rumahnya, sesuai dengan ruangannya. Kan orang yang ada rumah apartment, flat, dia akan membeli barang yang kerusi yang sesuai lah dengan besarnya, berapa besarnya dia punya ruang tamu kan. Sebab tu kadang-kadang kita kalau kita ada kerusi, menjual kerusi yang besar mewah, kita jangan terasa hati kalau kita jual pada rumah flat, apartment yang tak akan mengambilnya, sebab mereka ada ukuran-ukuran yang fit tak dengan life. Itu fit dari sudut fizikal, mungkin fit dari sudut emosi, mungkin fit dari sudut wawasan dia, mungkin fit dari sudut kebahagiaan yang dicari. Dia banyak benda yang berkaitan kan. Okey, itu yang ke-8. Yang ke-9-nya adalah adakah pelanggan itu dia membeli dalam keadaan yang dia merasa benda itu memberikan inspirasi, aspirasi kepadanya, yang memenuhi matlamat yang dia cari. Kadang-kadang kalau kita boleh memenuhi kehendak itu, pelanggan itu memberi pada kita. Yang ke-9 adalah adakah pelanggan itu membeli dalam keadaan dia merasakan bahawa dia memerlukan needs for the new. Maknanya kadang-kadang ada pelanggan dia mencari benda yang baru, benda yang inovasi, benda yang dikatakan bahawa benda itu memberikan satu kepuasan masa depan. Ada juga pelanggan begitu. Ada juga pelanggan yang ke-10-nya adalah ada juga pelanggan yang membeli sebab orang lain membeli. Ada juga pelanggan begitu kan. Itu kita biasa tengok kan, jiran sebelah beli kereta, dia pun nak tukar kereta, beli perabot, dia pun tukar perabot, langsir. Dia ada begitu. Sebab itulah kadang-kadang kita perasan ada ayat-ayat digunakan oleh jual, oleh owner, oleh marketer yang menyatakan bahawa kakak beli ni kak. Tadi pelanggan tadi sebelum ni dah datang, dah membeli dengan saya sekian. Lepas tu dia nak memberi attract pada satu inspirasi ataupun satu memberikan satu jealous kepada pelanggan tersebut sebab pelanggan sebelum dah beli. Adakah tak nak beli juga kan? Sebab apa? Dia mencari juga konsep yang ada pelanggan berperangai bahawa saya akan beli apa yang orang lain dah beli. Okey, itu yang ke-11-nya ada juga pelanggan yang kita nak jaga. Yang ni apabila dia membeli, dia ada ketakutan dalam diri dia, takut ditipu, takut kehilangan, takut pembaziran. Jadi kalau kita boleh menerangkan pada mereka kalau program itu betul-betul memenuhi kehendak mereka akan membeli. Sebab tu kadang-kadang menjual jangan jual cara paksa. Kita mesti memahami kehendak pelanggan supaya kita nak buang ketakutan yang ada pada mereka. Ada juga pelanggan yang ke-11, ke-12 ni, ada juga pelanggan dia membeli sebab dia merasakan bahawa benda itu benefit bukan pada diri dia, juga pada orang lain. Kadang-kadang kan dia membeli untuk orang lain, membeli gift untuk orang lain kan, dia membeli hadiah untuk orang lain. Ada juga pelanggan yang begitu. Sebab itu kadang-kadang ada pemasaran yang meletakkan konsep membeli untuk bagi hadiah kepada orang lain, membeli untuk menderma, membeli untuk membantu orang ni, membantu orang itu kan. Dan juga yang akhirnya adalah ada juga pelanggan dia merasakan bahawa dia membeli itu adalah keperluannya untuk memiliki. Kadang-kadang dia nak memiliki sesuatu itu. Pada zaman sekarang kan, setengah-setengah orang dia nak membeli iPhone, sangguplah dia berhutang sebagainya sebab dia nak memiliki iPhone sebagai status quo pada diri dia. Dan juga dia nak rasa dia nak memiliki iPhone 13 sebagai contoh kan. Dia sangguplah berhutang 10,000 tu. Dia yang tinggi betul kan, 5,000, 7,000 sebagainya tu, sebab dia merasakan bahawa dia nak memiliki, dia nak merasa perasaan memiliki. Itu antara behavior pelanggan yang kalau kita tahu yang ni, kita boleh main pada pelanggan supaya yang akhirnya produk jualan kita jual bukan jual yang sia-sia. Kita tahu dia memberi manfaat dan juga kebaikan pada pelanggan. InsyaAllah kita jumpa lagi di Nur Alwi Tada Wizard, Dina Duit. InsyaAllah kita sentiasa membantu usahawan dan memberikan berbagai idea, berbagai tetusan, konten sebagainya supaya usahawan bisnes kecil sentiasa mendapatkan idea pada mereka nak membangunkan setiap bisnes kecil yang mereka bangunkan. Di samping itu, sebagai kita sebagai usahawan, kita sentiasa menerobos diri, mencari diri sehingga kita berjumpa dengan diri kita sendiri dan juga macam mana bisnes yang sesuai dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.